Halo guys, bersama saya lagi dalam Oren Upo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Jadi, berita baiknya hari ini daripada kenyataan daripada atau posting yang telah dibuat oleh Rafizi Ramli. Sebenarnya 16 Ogos tapi dia sudah posting repost lagi hari ini ya, berkaitan dengan kempen PRU ya yang akan bermula 20 Ogos. Ya, itu dia. Truk datang lagi ya, pelancaran truk Ayung Malaysia yang akan diadakan 9 malam. Jadi hadapan restoran Receh ya, Jalan Wangsa Delima dan juga Wangsa Maju. Itu dia. Jadi apakah yang dinyatakan di dalam kenyataan ini? Jadi saya ingin kita bersama-sama melihat kenyataan dan detail-detailnya. Kata Rafizi, kempen mingguan saya untuk menyediakan jentera keadilan dan sukarelawan menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 akan bermula pada hari Sabtu 10 hari bulan, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi sesiapa yang berhampiran, bagi sesiapa yang berdekatan, bolehlah bawa seluruh kawan-kawan, teman-teman, ibu bapa, ketua kampung, timbalan ketua kampung dan sebagainya untuk bersama-sama untuk melancarkan seperti mana yang dinyatakan. Pengalaman menggerakkan kempen, kata Rafizi, dalam pilihan raya lepas menggariskan beberapa taktik utama memenangi pilihan raya. Yang pertama, pengolahan isu yang berkesan untuk menarik minat dan meyakinkan pengundi. Mewujudkan gelombang kempen dengan menggerakkan jentera dan juga sukarelawan. Menguasai kempen digital dengan penghasilan kandungan media sosial yang bermutu secara tersusun, katanya. Ya, setakat beberapa bulan yang lepas, saya telah memberi perhatian untuk mengolah isu-isu nasional supaya keadilan dan Pakatan Harapan mengambil pendekatan lebih proaktif, katanya. Sebelum itu, kita dilihat terlalu defensif dan membiarkan jentera propaganda UMNO memutar belit banyak perkara. Itulah dia. Dan juga katanya, saya juga memberi tumpuan untuk meningkatkan kehadiran dan capaian keadilan dan Pakatan Harapan di media sosial. Prestasi capaian media sosial keadilan terus dipantau oleh pengarah komunikasi, katanya, yaitu saudara Lee Chen Chung. Kami yakin, katanya, capaian media sosial keadilan akan memotong capaian Najib Razak dalam tempoh beberapa minggu lagi. Jadi sahabat, inilah ya perkara yang harus kita sokong. Perkara ini harus kita kongsi bersama ya, untuk segala info, segala maklumat dapat ya diberikan kepada setiap pendengar, setiap ahli dan juga mereka-mereka yang muda ya, pengundi-pengundi muda dan juga pengundi atas pagar. Jadi itulah yang kita harapkan, sahabat-sahabat semua, kerja sama kita. Saya sendiri tidak mengenali, saya adalah orang yang tidak dikenali di dalam parti. Saya hanyalah ahli kecil, tapi saya melakukan semua ini kerana saya tahu inilah yang sewajarnya kita lakukan ya. Untuk itu, katanya, saya dan rekan-rekan seperti saudari Nurul Isa, saudara Nik Nazmi, saudara Chang Likang dan lain-lain akan memulakan kempen Truk #Ayung Malaysia yang akan bermula pada 20 Ogos 2022 esok ya, hari Sabtu. Destinasi pertama ialah kursi-kursi Parlimen Setiawangsa, Wangsa Maju, Gombak, Ampang, Batu, Titiwangsa, Selayang dan yang berdekatan, katanya. Ceramah Truk Ayung Malaysia akan bermula jam 9 malam pada 20 Ogos di hadapan restoran Receh, Jalan Wangsa Delima. Saya jemput, katanya, pengundi-pengundi di kawasan berdekatan untuk turut serta. Jadi ini berita yang ditunggu-tunggu ya, yang sentiasa menanyakan bilakah lagi ya truk Rafizi akan berjalan. Jadi akan berjalan ya, esok adalah hari yang pertama. Jadi bersama-samalah kita untuk memeriahkan kempen ini. Itulah dia. Jadi apa lagi yang dikatakan oleh Rafizi, Anda boleh menyertai, katanya, kempen mingguan untuk memenangi kursi-kursi parlimen seluruh negara dengan memuat turun aplikasi Cista. Ya, sebagai yang belum download apps ini, bolehlah download apps Cista dan juga mendaftar sebagai member atau ahli di dalam Cista ini, dalam apps ini. Jadi begitu dengan sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, keluarga, rakan-rakan semua, girlfriend, boyfriend, suami, istri, untuk
perkara ini. Akhirnya kata Rafizi, saya yakin dengan bermulanya kempen lapangan ini dan momentum yang terus dibina, Keadilan dan PES akan bersedia untuk memasuki PRU ke-15 dengan lebih bergaya. Jadi ini ya, ini adalah daripada Rafizi sendiri dan ini adalah gambar yang telah dimuat serta dalam posting ini. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan ketinggalan ya, terutamanya kepada kamu-kamu yang berdekatan dengan mereka, terus bersama teruskan untuk menyokong gerak kerja ini. Jadi sahabat-sahabat semua, apabila ya hari ini Rafizi membuat posting, ada beberapa pimpinan UMNO sendiri ataupun pimpinan ataupun bekas ketua JIKOM lah ya, bekas ketua JIKOM, Jebun, kepanasan, agaknya kepanasan, sehingga membuat kenyataan hari ini atau mungkin kemarin membuat kenyataan kononnya apa yang Rafizi buat ini hanyalah fitnah katanya. Mereka akan mula bergerak dengan truknya lagi untuk menfitnah, untuk menaburkan tuduhan, untuk menaburkan pelbagai lagi katanya fitnah-fitnah daripada Raja Fitnah katanya itu Rafizi Ramli. Sebenarnya sangat jelas bahwa apa yang telah dilontarkan yang dikatakan fitnah oleh bekas ketua JIKOM ini, katanya semua ini fitnah, tapi apa yang dilontarkan, dibongkarkan, didedakan oleh Rafizi hari ini, semuanya telah terlonde. Antaranya kes NFC, kes LTAT, kes MARA, apalagi kes SRC, kes 1MDB, dan juga banyak lagi kes yang lain yang didedakan oleh Rafizi hari ini. Ternyata apa yang beliau londekan, dedakan, bongkarkan itu adalah satu kenyataan. Ya, bukanlah satu penipuan. Sehingga Najib dan juga Rosma sendiri terpaksa menarik saman mereka terhadap Rafizi karena mereka takut untuk meneruskan. Banyak lagi perkara akan dilonde, banyak lagi perkara akan terbongkar di mahkamah dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, bekas ketua JIKOM sudah mula kepanasan ya. Dia mula memberikan satu kenyataan yang kelihatannya. Marlina Abdullah ya, selamat malam, thank you. Terima kasih Azran, terima kasih juga. Dia memberikan satu kenyataan yang boleh nampak ya, mereka mula ketakutan. Mereka mula merasakan sudah mula merasakan kehangatan ya, sudah mula kegentaran apabila Rafizi Ramli kembali. Alright, sahabat-sahabat semua, kamu boleh dengar sendiri ya bagaimana kenyataan bagaimana kenyataan daripada bekas ketua JIKOM UMNO Barisan Nasional ini ya, begitu ketakutan dan cuba ya membuat provokasi. Kononnya Rafizi semakin berkuasa, kononnya Rafizi boleh menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, kerana dia mempunyai dukungan sokongan daripada anak Anwar Ibrahim, yaitu Nurul Izzah katanya. Jadi semua ini sebenarnya rasa ketakutan, rasa kegentaran ya, rasa kebingkin biji atau lutut mereka sudah mula bergegar ya, mula bergegar dengan apa yang mereka lihat pada hari ini ya, yang mana apabila Rafizi kembali saja mereka mula membuat serangan demi serangan ya, khususnya kepada saudara atau Rafizi Ramli, timbalan presiden. Mana mungkin ya, mana mungkin Rafizi akan menolak Anwar Ibrahim, karena kita tahu bahawa begitu kuatnya hubungan yang telah tercipta ya antara Rafizi Ramli ya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab Datuk Seri sendiri jugalah yang membentuk dan juga yang mengajar Rafizi dalam politik dan membawa dia masuk ke dalam PKR. Ya, walaupun dia sudah belajar jauh di sana, tapi Datuk Seri juga yang tetap mahu untuk dia kembali ya, kembali untuk menyertai parti PKR dan sebagainya. Jadi kalau dia katakan Rafizi semakin berkuasa, Rafizi semakin boleh mengeluarkan Datuk Seri, itu adalah satu kenyataan ya, cubaan untuk memprovokasi. Inilah dia kata-kata daripada bekas ketua ya, bekas ketua JIKOM, bekas ketua dalam era kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kita boleh nampak hari ini ya, mereka begitu takut ya, kita boleh nampak hari ini ya, mereka begitu bimbang dengan apa yang Rafizi lancarkan ya.
ya apa yang Rafizi akan lancarkan ya apabila kembalinya truk Ayu Malaysia ini. Ya, dan dikatakannya lagi apalagi itu tadi dia Ayu Malaysia. Karenanya Ayu Malaysia ini digunakan oleh Rafizi untuk kepentingan pribadi. Ya, itu adalah satu tuduhan melulu. Ya, itu adalah satu tuduhan yang kelihatan apabila beliau menyatakan sendiri itu suaranya bergegar. Maksudnya dia sendiri pun tidak yakin dengan apa yang dia nyatakan itu, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh lihat ya bagaimana ketakutan, bagaimana pemimpin UMNO yang ada pada hari ini begitu begitu terkesan, begitu ketakutan ketika Rafizi Ramli kembali ke dalam arena politik. Dan apabila Rafizi sekali lagi diangkat yang menjadi pemimpin nomor 2 ya Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat, kita boleh lihat hari ini serangan demi serangan tertuju kepada Rafizi. Bosakau menyerang Rafizi, bekas ketua JKOM menyerang, dan mereka pimpinan-pimpinan yang lain seperti Isam Jalil, Lobakman, dan juga macam-macam walan-walan yang lain. Inilah yang mereka lakukan. Tapi ternyata karena kita tahu sokongan padu Rafizi Ramli adalah rakyat yang begitu ramai di belakang mempercayai dan memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli untuk mengetuai PKR bersama dengan pimpinan dalam Pakatan Harapan untuk menumbangkan kerajaan yang begitu zalim hari ini, kerajaan yang gagal, kerajaan yang sombong, ego. So, okay guys, sebelum saya mundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.